Yo, what's up guys? Selamat kembali ke channel Jom Ulang Kaji bersama saya Mukris Mahadi. Dan pada video hari ini kita akan mengulang kaji subjek Sains tahun 6, unit 7, kelajuan. Dan kita akan mulakan dengan topik yang pertama iaitu kelajuan sesuatu objek. Tapi sebelum tu, apa benda kelajuan ni? Maksud kelajuan ialah ukuran cepat ataupun lambat sesuatu pergerakan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi contohnya pergerakan kereta. Berapa lama nak sampai dari sini ke sana? Contohnya daripada Selangor ke Kelantan. Berapa jam, berapa lama, panjang ke pendek jalannya. Jadi itu maksud kelajuan. Dan perkara yang pertama tentang kelajuan sesuatu objek ialah objek yang pegun tidak mempunyai kelajuan. Secara contohnya, pen yang diletakkan di atas meja dan ia tidak bergerak, tidak mempunyai kelajuan. Objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Contohnya tayar kereta yang bergerak setiap hari. Jadi, tayar itu objek yang bergerak dan mempunyai kelajuan. Yang ketiga, kelajuan menunjukkan kepantasan sesuatu objek yang bergerak. Jadi, kelajuan ni dia akan mengukur berapa laju objek tu bergerak dalam beberapa rumus yang saya akan tunjuk selepas ini. Kelajuan merupakan jarak yang dilalui oleh suatu objek dalam satu unit masa. Jadi, kelajuan ni juga jarak yang dilalui oleh satu objek dalam satu masa. Okey, jadi kita ke yang seterusnya di tepi itu. Unit piawai yang digunakan bagi kelajuan ialah kilometer per jam ataupun kmj ataupun lebih anda kenal sebagai kmh di dalam kereta, meter per saat, m per saat, sentimeter per saat, cm//s. Dan yang keenam, kelajuan boleh ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Jadi kalau kita nak tahu kelajuan, kita boleh bahagi jarak dengan masa. Jadi jarak bahagi masa sama dengan kelajuan. Yang ketujuh, masa yang diambil boleh ditentukan dengan membahagikan jarak dengan kelajuan. Jadi nak tahu masa berapa lama, kita boleh bahagikan jarak dengan kelajuan. Jarak yang dilalui boleh ditentukan dengan mendarabkan kelajuan dengan masa. Jadi, kelajuan darab dengan masa sama dengan jarak. Jadi, dalam sains ni, anda boleh tahu. Bukan saja ada macam sains, tak air, meletup, teori saintifik, tak. Ada juga subjek-subjek lain yang menggabungkan kesemua ini. Contohnya, English, matematik dan juga bahasa Melayu. Bahasa Melayu kena ada yang betul. Bahasa Inggeris kena ada dia punya bahasa yang betul. Matematik seperti ini, jarak bagi masa, jarak bagi kelajuan. Jadi kita ke perkara kita yang seterusnya, iaitu info cepat. Jadi info cepat ni saya akan bagi pada dua, iaitu papan tanda amaran kelajuan dan hubungan di antara kelajuan, jarak dan juga masa. Jadi pertama kita ke sini. Papan tanda ini sering dijumpai di tepi lebuh raya, merupakan satu peringatan tentang had laju kenderaan. Jadi contohnya kalau anda pergi ke atas highway, anda mesti akan nampak kan had laju bermula, tamat. Contohnya di kawasan pembinaan, had laju 40, tamat 40. Akan ada tanda-tanda ini. Jadi ini bagi mengelakkan daripada kenderaan itu terlalu laju dan membuat pelanggaran dan akhirnya in result crash ataupun kemalangan yang boleh membawa maut. Lebih kepada itu selepas ini, okey. Jadi yang kedua ialah hubungan di antara kelajuan, jarak dan juga masa. Simple saja, ayat simple. Objek yang bergerak lebih laju mengambil masa yang lebih singkat untuk melalui jarak tertentu. Jadi contohnya kalau kita naik supercar Lamborghini daripada hujung track ni ke hujung track ni, kelajuan average dalam 160 km/h. Sekejap je. Dan yang kedua kita pakai kereta produa kancil.
average speed 80 ke 100 lama. Jadi objek yang bergerak lebih laju mengambil masa yang lebih singkat. Jadi lagi laju benda tu, lagi pendek masa untuk sampai ke garis penamat tu. Jadi kita ke topik kita yang seterusnya, iaitu kepentingan pengetahuan kelajuan dalam kehidupan. Saya tahu ini memang panjang, jadi sebab tu saya buat video ni. Jadi kalau korang macam malas nak baca, jadi korang boleh tengok je video ni di sini. Okay. Jadi yang pertama, jika kita mengetahui kelajuan kenderaan yang dinaiki, kita dapat menentukan masa yang akan diambil untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan ini, kita dapat merancang setiap perjalanan kita dengan baik supaya menepati masa apabila ke sekolah, tempat kerja atau menghadiri majlis penting. Kita mengawal kelajuan kenderaan kita berdasarkan keadaan jalan raya, trafik dan cuaca untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Kita sentiasa memandu mengikut hal laju yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa untuk mengelakkan kemalangan jalan raya. Menunggang basikal terlalu laju boleh mengakibatkan kecederaan akibat pelanggaran. Dan memandu kereta terlalu laju mengakibatkan kemalangan yang boleh membawa maut. Dan saya nak tambah lagi satu. Memandu dengan mabuk yang biasa di dalam semua kejadian harian. Jadi memandu dengan maut dan tidak sedar diri boleh mengakibatkan kemalangan yang boleh membawa maut kepada beratus-ratus orang hanya disebabkan oleh satu orang yang mabuk masa dalam kereta. Jadi yang saya sedar selama ni, ada beberapa kereta yang bila nak start enjin tu dia akan scan dulu ada ke tak apa-apa dalam DNA. Kalau ada macam arak tu, dia akan tak kasih start enjin, kena tunggu sampai efek dia hilang. Jadi rumusannya di sini adalah kelajuan ialah pengukuran cepat ataupun lambat sesuatu objek ataupun sesuatu orang daripada satu tempat ke tempat lain. Jadi ukuran. Ada beberapa rumus di dalam kelajuan ni. Ada sedikit bahagi dan juga darab. Jadi anda boleh je tekan butang subscribe di bawah untuk melebihi masuk lagi dalam kawasan ini. Jadi itu saja untuk hari ini saya rasa. Like, subscribe, share dan itu saja untuk hari ini. Pastikan anda follow Discord kami ataupun Twitch ataupun di Blogspot ataupun di Instagram saya Mukus_. Itu saja untuk hari ini. Bye bye.